قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين. ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق رسول عليه الصلاة والسلام. فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة وهي الوجود والقدم والبقاء. Jadi alhamdulillah minggu lepas kita telah membicarakan tentang muqaddimah kitab Imam As-Sanusi rahimahullah. Jadi minggu lepas kita lalu ingat balik, dia sebut maksudnya kalau boleh apa yang kita belajar ni dalam kitab matan Imam As-Sanusi ni kita cuba hafal. Kerana pendek sangat asalnya untuk dihafal oleh orang-orang yang bijak pandai. Kita semua ni. Jadi kalau anda tak hafal tak apa. Anda tak hafal tak apa. Sebab anda balik lagi kita lain. Ada pun anda semua ni kena hafal lah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah melebihkan antum semua ni dapat fikirannya cerdas. Nampak? Kalau fikiran cerdas. Kenapa? Habis semua organ manusia ni kita boleh hafal. Tiba-tiba betul yang sedikit sangat. Betul, lama. Jadi sedikit sangat ni kita tak boleh hafal, rugi. Nampak kepada kerugian yang besar. Jadi cuba kita hafal. Minggu lepas bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. I'lam anna hukm al-aqli yanhasiru fi thalathati aqsam. Al-wujub wal istihalatu wal jawaz. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده والجائز ما يصير في العقل وجوده وعدمه. Jadi itu yang minggu lepas membicarakan tentang akal terbahagi kepada 3. Pertama wujud, istihalah dan jawaz. Wujud seperti sifat dan zat Allah Ta'ala mesti ada. Istihalah benda yang tidak boleh ada. Wujud benda ada dan sungguh boleh. Wujud benda yang ada serta sungguh. Ada pun istihalah benda yang tidak serta tiada. Dan jaiz, jawaz ialah benda yang harus ada dan harus tiada. Jadi wujud itu kita takrifkan dengan ada serta sungguh. Istihalah tidak dan tiada. Nanti kita akan bahaskan kenapa kita takrifkan wujud itu dengan ada serta sungguh. Dan istihalah ialah tidak serta tiada. Baik. Masuk wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf syar'an pada segi syarak an ya'rifa ma yajibu bahawa mengenal dia ma yajibu benda yang wajib fi haqqi pada hak maulana jalla wa azza iaitu pada Allah Ta'ala, dan benda yang mustahil dan benda yang harus. Baik, minggu lepas kita dah sebut bahawasanya hukum itu terbahagi pada 3. Pertama hukum akal, kedua hukum syarak, ketiga hukum adat. Cuba tuliskan ta'rif hukum syarak ialah huwa khitabullah ta'ala. Hukum syarak ialah huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil-talabi aw bil-ibahati aw wad'i lahuma. Huwa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil-talabi wal-ibahah aw wad'i lahuma bil-talabi wal-ibahah aw wad'i lahuma. Wa khitabullah ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil-talabi wal-ibahah aw wad'i lahuma.
Hukum syarak ialah kitabullah, ketentuan Allah Ta'ala al-muta'alliqu yang berkaitan bi af'alil mukallafin, atas perbuatan mukallaf, ini kita semua al-mukallafin, bil talabi dengan suruh, wal ibahah au ibahah ataupun dengan mengharuskan, dengan menyuruh, suruh tegak dengan bahasanya benda yang haram, atau suruh buat ini benda wajib, au bil ibahah ataupun benda yang harus, au wada'ilahuma ataupun hantaran bagi keduanya. Jadi hukum syarak ni ialah benda yang berkaitan dengan makhluk, khitab Allah Ta'ala, benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala kepada mukallaf. Siapa dia mukallaf? Siapa dia mukallaf? Mukallaf ialah orang yang ditaklifkan hukum syar'i. Itu namakan mukallaf. Mukallaf ialah orang yang mana ditaklifkan dengan hukum syar'i. Mana-mana mereka yang ditaklifkan dengan hukum syar'i namakan mukallaf. Mereka yang diberatkan dengan hukum syarak. Taklif ini mereka yang diberatkan hukum syarak. Baik, itu dinamakan mukallaf. Jadi hukuman Allah Ta'ala berkaitan dengan perbuatan makhluk, sama ada tuntut suruh ataupun tuntut buat, ataupun benda yang harus dan benda yang hantaran bagi keduanya. Baik, hukum syar'i ini ada dinamakan hukum taklifi. Baik, ada dinamakan hukum taklifi. Yang kedua dinamakan hukum wada'i. Hukum syarak ada terbahagi pada dua. Pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wada'i. Apa dia hukum taklifi? Hukum taklifi ialah hukum yang mana diberatkan ke atas mukallaf. Contoh wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Wajib, sunat, makruh, haram. Harus, nanti kita bicara. Adakah harus tu dikirakan hukum taklifi atau tidak? Yang kedua hukum wada'i. Hukum taklifi, hukum wada'i. Hukum wada'i sama ada batal, sah, manik. Boleh. Batal bila cukup syarat. Sah, batal bila tak cukup syarat. Boleh. Batal. Anggap semata. Jadi kalau tegur ya, kalau tegur. Jadi sah bila cukup syarat. Manik benda yang menghalang. Boleh. Manik benda yang menghalang. Benda yang menghalang. Contoh apa dia hukum wada'i ini? Contoh orang perempuan solat, adakah wajib atau haram? Jawabnya haram. Perempuan solat. Jadi perempuan jangan solat. Waktu bila? Waktu ada manik. Manik bukan manik. Ketan. Manik itu benda yang menegak daripada solat. Apa dia benda yang menegak daripada solat? Iaitu datangnya hadas. Ya, datangnya haid. Pada waktu itu ada manik. Bila ada manik, pada waktu itu menegahkan dia daripada solat. Bila menegahkan dia daripada solat, tiba-tiba dia solat, maka hukumnya berdosa. Haram. Dan mana-mana mereka yang tidak solat, maka hukumnya pahala. Mendapat pahala yang wajib. Jadi, hukum taklifi ada 4. Asas, silsilahnya, rantaiannya bahawasanya taklifi ada 4. Pertama wajib, sunat, makruh dan haram. Harus tidak hukum taklifi. Harus tidak hukum taklifi. Tapi kita kira hukum taklifi ini ada 5 juga. Kenapa? Kerana atas jalan bermudah-mudah. Atas jalan tasamuh. Atas jalan bermasukan. Boleh baik bermasukan. Tasamuh bermudah. Apa nama ni? Talazum ataupun talazum. Maksudnya contoh. Di sini ni pengajian siapa dia? Medik contoh. Tiba-tiba ada contoh pengajian di sini Malaysia. Tiba-tiba ada seorang Mesir mari. Jadi kalau dah ada kita tanya mereka yang di sini ni buat mana? Daripada negara mana? Kita akan kata daripada Malaysia. Adapun Mesir tadi, Mesir tu kira bermudah-mudah. Kira masuk sekali dengan pelajar Malaysia. Jadi kita tak sebut. Di sini ada pelajar Malaysia, ada seorang Malaysia, tak sebut. Apa dia? Talazum apa? Istilah yang tepat. Jadi saya kata bahawasanya hukum asal taklifi ialah 4 saja. Ada pun harus tidak hukum taklifi.
Jadi balik mengajar sepanjang ni, kata hukum syar'i, hukum taklifi ada 4. Haram, wajib, sunat, makruh. Harus tidak. Harus tidak. Jadi insya-Allah nama kita kenal. Nama kita kenal. Sebab apa? Sebab tak ada orang sebut, kita sebut. Mudah saja nama tu masyhur. Nampak? Kita buat, benda kita buat. Orang tak menari, kita menari. Menari cara pelik. Pada tu masyhur nama kita. Mudah masyhur. Jadi mudah saja nak masyhurkan nama kita sama ada kita menegakkan kebenaran dan kita menegakkan kebatilan. Ingat, lawan Fir'aun dulu, siapa dia yang masyhur? Nabi Musa dan Fir'aun. Mengikut Fir'aun tak masyhur. Jadi Fir'aun tu boleh masyhur. Jadi pilih, sama ada nak masyhur dengan cara Nabi Musa ataupun masyhur dengan cara Fir'aun. Boleh pilih. Fir'aun kata ada pengikut juga. Jadi itu hukum syarak. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Jadi kita wajib mengenal Allah Ta'ala atas jalan hukum syarak, bukan atas jalan hukum akal. Nampak? Jadi wajib kita kenal Allah Ta'ala dengan hukum syarak, tidak wajib dengan hukum akal. Kita sebut ini hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Hukum syarak. Wa khitab Allah Ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Jadi hukum adat, tak ada hukum adat apa dia? Isbatu rabti baina amrin, hukum adat. Hukum adat. Apa yang adat? Adat ni benda yang mana berlaku 2 kali, maka namakan adat. Ada bahasa Arabnya isbatu rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati taqarruri. Biwasitati taqarruri. Maksud hukum adat ialah isbatu rabti baina amrin, ikatan antara suatu perkara wa amrin dengan perkara yang lain, wujudan atau adaman, sama ada kita ikatan itu sama ada wujud ada ataupun tiada, atau adaman biwasitati taqarrurin, dengan berlaku berulang-ulang, biwasitati taqarrurin ma'asihati takhalluf, serta sah bersalahan. Boleh? Nak belajar benda ni agak rumit. Hanya kita yang minat saja boleh belajar kan. Jadi kena minat, tanda minat dulu. Ilmu tauhid ni ialah ilmu yang mana permata yang sangat indah. Boleh, permata yang sangat indah. Orang lelaki dengan permata tak apa itu lagi. Perempuan yang sangat cantik. Ilmu tauhid ialah perempuan yang sangat cantik. Permata yang indah. Orang belakang tak jelego, tak naik tak bangkit semangat, tak naik. Semangat tak naik. Perempuan cantik tak boleh. Ingat, ada kenal siapa-siapa? Ada link kita lagi. Benar lagi. Ada satu perempuan yang sangat cantik. Ingat tak? Ini tu. Kita kena belajar tadi ni. Kalau perempuan kata pinjam mangkuknya sungguh mahal. Satu perempuan. Dia boleh lah. Boleh. Jadi sebut bahasanya, tapi masalah medik ni kita kata tengkorok yang atau medik jadi dia tengkorok. Tengkorok. Betul tak? Tak salah bahasa. Tengkorok. Ini tengkorok Fir'aun. Tengkorok Fir'aun jadi bau dia. Ini tengkorok Fir'aun. Dia berkata benda-benda yang mana berharga. Boleh. Itulah permata tauhid. Jadi kita cuba tebas. Boleh tebas. Catat. Dia maksudnya kita nak beri istilah baru ni jadi lambat sikit dia baru nak datang. Jadi kita kena catat. Ibarat ilmu tauhid ini dia berada di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah rimba Amazon. Jadi cara kita nak dapat tu sungguh cukup susah. Jadi pada waktu kita memerlukan tenaga yang sangat-sangat, tenaga yang tenaga high power. Dia nak kata bahawa semua tenaga yang kuat barulah dapat ilmu permata ni. Seorang yang mana dapat ke satu benda perlukan usaha yang lebih. Kita nak dapatkan exam tak boleh dapat. Nak dapatkan natijat exam yang sungguh mumtaz, kita perlukan tenaga lebih. Orang study 3 jam, kita kena study 30 jam.
boleh 30 jam. Maksudnya tak boleh tidur. Itu maksudnya tak boleh tidur. Ini ilmu falak. Maksudnya 24 jam, maksudnya ada 6 jam lebih. Hukum adat ialah hukum yang mana ikatan antara suatu benda dengan suatu benda yang lain. Bila ada satu benda ni, maka ada benda yang lain. Dan bila tiada benda ni, maka tiada benda yang lain. Contoh apa? Contoh makan dan kenyang. Jadi kita dapat kenyang dengan sebab ada makan. Boleh. Kalau kita tak makan, ada kenyang? Tak ada. Itu ikatan antara ada satu benda dengan ada satu benda yang lain. Ada terkadang didapat satu benda, tiada dapat satu benda dengan tiada benda yang lain. Contoh apa? Contoh tak kenyang dengan dengan tak makan. Boleh makan dengan ada kenyang. Kenyang dengan ada makan. Apa? Kenyang dengan ada makan. Sejuk dengan tiada baju. Boleh. Kita sejuk sebab apa? Sebab tak pakai baju. Didapat panas, ada panas kenapa? Kerana kita terkurung. Apa? Terkurung dalam satu bilik lah maksudnya. Jadi dapat panas, ada panas. Itu ikatan antara ada satu benda dengan ada benda yang lain. Itu namakan hukum adat. Benda ni dihukumkan dengan adat sebab benda tu sentiasa berlaku, takarruran. Maksudnya sentiasa berlaku. Berlaku banyak kali. Paling kurang 2 kali berlaku. Boleh hukum adat paling kurang berlaku 2 kali. Pertama contoh kita buat eksperimen, bahawasanya kita start api membakar. Eksperimen pertama. Jadi tak dipanggil hukum adat lagi. Tidak dipanggilkan api itu membakar. Kita perlu melakukan eksperimen yang kedua. Kita letakkan kedah, tiba-tiba api itu membakar. Barulah dikatakan adat bagi api ialah membakar. Nampak? Barulah dikatakan adat bagi api membakar. Dapat efisien. Efisien. Semakin banyak api, semakin cepat membakar. Betul tak? Betul. Semakin banyak api, semakin marah api, semakin cepat berlaku kebakaran. Boleh? Jadi itu menunjukkan bahawasanya hukum adat berbeza dengan hukum adat yang mana perempuan belajar. Perempuan belajar hukum adat sekali berlaku, maka telah berada adat. Macam mana perempuan belajar untuk adat satu kali berlaku? Tak tahu? Macam mana anda boleh tahu? Salah dulu pernah jadi perempuan ke? Tak. Maknanya tak. Jadi jawabnya, tapi berkawan dengan mayah benar. Jadi perempuan dia belajar hukum adat berlaku dengan sekali berlaku. Telah hukum bila berlaku kali kedua telah dikatakan ada adat. Contoh masalah apa? Masalah haid. Boleh. Perempuan bila telah ada berlaku sekali haid, maka bulan kedua telah dikira ada adat. Apa? Jadi hukum adat bagi haid jangan kesamaran dengan hukum adat yang kita belajar sekarang. Itu hukum adat. Jadi wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi hukm Maulana jalla wa ala. Firqah ahli sunnah wal jamaah bahawasanya mengenal Allah Ta'ala ini dengan hukum syarak, tidak hukum akal. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat walaupun tidak diutuskan Nabi, fikiran kita boleh berfikir bahawasanya ada esanya Allah Ta'ala. Nampak? Itu pegangan daripada puak Mu'tazilah yang mana menyatakan bahawasanya walaupun tanpa diutuskan Rasul, manusia wajib mengesakan Allah Ta'ala. Nampak? Dan wajib untuk solat, dan wajib untuk puasa. Kenapa? Kerana mereka anggap bahawasanya benda ini dapat melalui akal. Adapun ahli sunnah menyatakan daripada Asy'ariyah bahawasanya wajib kita mengenal Allah Ta'ala ini bila datang Rasul, utusan. Adapun bila tidak datang utusan, maka kewajipan kita mengesahkan Allah Ta'ala itu tidak lagi wajib. Contoh, mereka yang jauh daripada ulama. Pada waktu itu mereka tidak ditaklifkan dengan wajib mengenal Allah Ta'ala. Jadi kerana itulah disebut di dalam ayat ini wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Mereka kata akidah ahli sunnah ialah wajib mengenal Allah Ta'ala itu.